Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, puasa di musim Ramadan ada objektif ataupun matlamatnya. Objektifnya telah pun Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dalamnya, selepas Allah mengarahkan umat Islam melaksanakan kewajipan berpuasa di musim Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum ini, Allah menegaskan la'allakum tattaqun, semoga dengannya kamu mencapai status takwa. Itulah tujuan kita berpuasa. Ia bukan untuk menguruskan badan, ia bukan untuk mencegah obes, ia bukan untuk mengurangkan paras kolesterol ataupun glukos dalam sistem darah kita. Ia bukan tujuan itu, tetapi sebaliknya tujuannya ialah mencari ketakwaan, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan takwa begitu penting untuk kita kejar, sewajarnya umat Islam mengetahui dan memahami apakah maksud takwa yang sebenarnya. Mengikut sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang dinukilkan dalam pelbagai kitab tafsirnya muktabar, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa takwa yang sebenarnya ialah kamu taat tidak maksiat, kamu ingat tidak lupa, dan kamu bersyukur dan tidak kufur. Apabila kita selesai melaksanakan ibadah puasa di musim Ramadan, harapannya objektif takwa dengan tafsir yang kita sebutkan tadi tercapai, dan sekaligus kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisinya Azza wa Jal ialah yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Dalam arti kata yang lain, jika semua umat Islam termasuk pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, pemimpin yang di atas sana bertakwa, alhamdulillah, mereka akan memimpin dengan perasaan jujur, amanah, berintegriti tinggi dan juga bertanggungjawab tentang kepimpinan mereka. Mereka akan menghindari rasuah. Mereka tidak akan mementingkan perut dan kocek mereka semata-mata, tidak mementingkan perut dan kocek sanak saudara mereka, tidak mementingkan perut dan kocek kroni-kroni mereka. Mereka mementingkan tanggungjawab kepimpinan, ingin mencontohi khulafa ar-rasyidin al-muhdiyin radhiyallahu anhum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan tercapai jika pemimpin yang terlantik di atas tanah tidak terselah padanya ketakwaan. Semoga puasa menyerlahkan ketakwaan itu. Dan juga seterusnya, andai kata kita insan biasanya marhain ini, kita mencapai status takwa yang sebenarnya,
kita akan menjadi warga negara yang cukup baik. Kita tidak akan membakar bercun, kita tidak akan merosakkan kemudahan-kemudahan awam, kita tidak akan mencuri, tidak akan merompak, tidak akan terjebak dengan penyalahgunaan najis dadah, tidak akan meminum arak ataupun alkohol, tidak akan berkelahi dan seumpamanya, disebabkan takwa merupakan kompas yang terbentuk dalam diri kita, dan kompas itu merupakan kompas kemuliaan yang menetapkan bahawa di mana saja kita berada, di penjuru mana kita sekalipun, kompas menetapkan bahawa kita akan taat tidak maksiat, kita akan ingat tidak lupa, dan kita akan bersyukur dan tidak kufur, sebagaimana yang ditafsirkan, yang didefinisikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Justru sama-samalah kita mengejar ketakwaan itu. Sebenarnya takwa yang kita kejar bukan hanya di musim Ramadan. Jika kita mengejar hanya untuk satu musim, ia bukan takwa namanya. Ia hanya satu amalan yang akhirnya seperti debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana yang pernah Nabi sabdakan, kam min shaim hazzuhu min sawmihi al-ju' wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa pun daripada puasa mereka, kecuali lapar dan dahaga. Itulah manusia yang di musim Ramadan dia mungkin berpuasa bertungkus lumus, tetapi keluar daripada Ramadan perangai lamanya melekat semula. Jika di musim Ramadan solatnya hingga menghitamkan dahi, masuk Syawal dan bulan-bulan yang lain, jangankan solat yang sunat, yang fardu pun ditinggalkannya. Semua ini menampakkan akhirnya puasa manusia seperti itu, puasa yang tidak ada faedah sama sekali baginya. Dia cuma mendapat lapar dan dahaga. Sudah pasti kita tak hendak memperoleh sijil lapar dan dahaga hasil daripada tarbiyah Ramadan ini. Kita mengharapkan takwa, dan takwa tidak bermusim. Takwa bukan hanya untuk Ramadan. Takwa merupakan kemuliaan anugerah ilahi untuk dihayati konsepnya sampai ke bila-bila, sehingga akhirnya insya-Allah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, salah satu cara untuk kita meningkatkan prestasi amal kita ialah dengan kita mendekatkan diri kita dengan wahyu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Ramadan, Allah mengaitkannya dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sampai ke hujung ayat, yang bermaksud di musim Ramadanlah Allah telah menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, dan dalamnya terdapat penjelasan yang paling jelas berkaitan dengan apa itu petunjuk ataupun huda, dan juga di dalamnya terdapat penjelasan yang jelas yang memampukan kamu furqan, yaitu membedakan di antara yang hak dengan yang batil. Begitulah kehebatan Al-Quran. Ia memampukan kita untuk mengenali apa itu huda, apa itu petunjuk. Kita boleh mendengar ucapan sesiapa saja, kita boleh mendengar sesiapa saja bercakap, tetapi kita ada piawaian, kita ada ISO, kita ada nilai kita sendiri, nilai yang berdasarkan Quran, nilai yang berdasarkan wahyu. Ucapan yang terbabas kita tahu, apa-apa pandangan ide-ide yang terbabas kita tahu. Sebab apa? Kita faham bayyinat, kita faham penjelasan yang jitu, yang menjelaskan kepada kita apa itu huda. Maka dengan itu ISO kita merupakan ISO wahyu yang menjadikan kita sentiasa tidak terbabas.